Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ini insya-Allah kita menyambung pengajian kitab Nilul Autar pemuka surat 699, iaitu hadis yang ke-1227, iaitu masih lagi kita bicarakan bab salatul tarawih, muka surat 699. Hadis yang ke-1228. An Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid. Fa shalla bi salatihi nasun. Thumma shalla at-thaniyah. Fa kasura an-nas. Thumma ijtama'u min al-lailati ats-tsalitsah aw ar-rabi'ah. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha qala ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa inni hasyitu an tufrada alaikum wa dhalika fi Ramadan. Rawahu Ahmad, Bukhari wa Muslim. Maksudnya, dan dari Aisyah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid. Lalu orang-orang pada solat seperti solatnya. Lalu orang-orang pada solat seperti solatnya Nabi itu. Kemudian dia solat begitu lagi pada malam keduanya. Maka orang-orang bertambah ramai. Kemudian mereka pada berkumpul pada malam yang ketiga atau keempatnya. Tetapi Rasulullah tidak keluar ke hadapan mereka. Kemudian tak kala berpagi-pagi ia bersabda, aku tahu apa yang kamu kerjakan, namun tidak satu pun hal yang menghalangi aku keluar kepada kamu, melainkan karena aku khawatir bahawa solat itu akan diwajibkan ke atas kamu, iaitu solat tarawih itu diwajibkan ke atas kamu. Peristiwa itu terjadi di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Macam ni cerita dia kan. Mula-mulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu solat tarawih ni atau qiyam Ramadan di rumah baginda, masih di masjid, masih berdempet dengan masjid. Bila Rasulullah solat, maka pada malam pertama ada orang ikut Nabi. Malam kedua makin bertambah orang sembahyang kepada Nabi. Malam ketiga atau malam keempat, ini ada sedikit syafur rawi. Ada keraguan rawi tentang masalah ni. Adakah Nabi tak keluar malam keempat ataupun malam ketiga Nabi tak keluar? Baik. Kalau sekiranya kaum muslimin dan muslimat kalian, malam keempat bermaksud malam ketiga Nabi sembahyang juga. Memang tu makin bertambah ramai orang datang. Kalau sekadar malam kedua bermaksud ialah malam ketiga Nabi tidak datang. Baik. Orang masih bertambah ramai. Maka kaum muslimin dan muslimat pada keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tahu apa yang kamu buat semalam. Yang ni manusia pakat beramai-ramai datang untuk sembahyang salat tarawih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi, tidak adalah yang halangi aku, malaikat aku takut bahawa sesungguhnya diwajibkan ke atas kamu. Bermaksud tarawih ini jadi wajib ke atas kamu. Dan peristiwa itu berlaku di bulan Ramadan. Dan akhirnya kaum muslimin dan muslimat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak buatlah beramai-ramai tarawih ni sampai dah begini wafat. Memang itu. Baik. Okay. Nanti kita baca hadis dulu, pertama hadis baru kita tengok bagaimana sebenarnya kita menguraikan hadis-hadis yang kita baca pada kuliah yang lepas. Wa fi riwayatin qalat kana nasu yusalluna fil masjid fi Ramadan bil laili auza'an yakuna ma'a rajulil yakunu ma'a rajuli syai' min al-Qur'an fayakunu ma'ahu nafaru al-khamsah aw as-sab'ah aw aqalla min dhalika aw akthar yusalluna bi salatihi. Qala fa'amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ansiba lahu asiran ala babi hujrati fa'altu fakharaja ilayhi ba'da an shalla isya'a al-akhirah fajtama'a ilayhi man fil masjid fa shalla bihim wa dhakartu al-qissata bima'na ma taqaddam wa ra'ana fiha annahu lam yakhruj ilayhim fi lailatin tsaniyah. Rawahu Ahmad. Dalam satu riwayat, Aisyah berkata, pernah orang-orang pada solat malam di masjid pada bulan Ramadan sendiri-sendiri, yang pada lelaki itu ada sedikit dari Al-Quran, lalu ada kurang lebih 5. Okey, ini tak faham. Nanti kita urai kemudian terjemahan ini. Di dalam satu riwayat, Aisyah berkata, pernah orang-orang pada solat malam di masjid pada bulan Ramadan sendiri-sendiri. Yang pada si lelaki itu ada sedikit dari Al-Quran, lalu ada kurang lebih lama. Bermaksudnya ialah mereka baca pada Quran itu ada yang sembahyang pada qiyamul Ramadan itu sendiri-sendiri. Ada yang baca Quran itu maksud dia iaitu dalam sembahyang mereka itu sedikit, maksudnya pendeklah. Ada yang baca Quran itu adalah lama, maksudnya panjang maksudnya. Ada 7 orang yang solat mengikuti solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengikuti solat Nabi sallallahu ada 7 orang. Aisyah berkata, kemudian Rasulullah SAW menyuruh aku membentangkan tikar di pintu kamarnya, lalu kukerjakannya. Lepas tu Nabi SAW kata Aisyah menyuruh aku membentang tikar di kamarnya. Kemudian dia keluar ke pintu sesudah solat Isyak yang terakhir. Lalu orang pada mengurungi Nabi SAW. Lalu dia solat bersama mereka. Aisyah tuturkan kisah ini dengan nada seperti terdahulu. Namun dalam kisah itu disebut bahawa Nabi SAW tidak keluar kepada mereka pada malam keduanya. Ada riwayat lain malam yang ketiga. Cerita dia bagaimana ya? Kita kembali dulu. Dalam kisah riwayat Imam Ahmad ini, sama saja kaum muslimin dan muslimat kalian, sehingga ada sedikit perubahan. Okey. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim yang kita baca tadi daripada Aisyah, bahawa Nabi SAW menunaikan solat malam ni di masjid. Lepas tu fasalla salati nasun, kemudian sembahyanglah
manusia yang lain, sahabat yang lain mengikut Nabi. Hinggalah pada malam yang kedua, maka orang ramai makin bertambah. Dan pada malam yang ketiga atau malam keempat, Nabi tidak keluar. Saya ulang mula adik ni. Sebabnya ada dua cerita dari dua daripada Aisyah belaka. Dalam riwayat Muhammad, Bukhari dan Muslim, iaitu kaum muslimin dan muslimat, Nabi sembahyang iaitu sembahyang tarawih pada bulan Ramadan ini di masjid. Lepas tu ada dah orang pakai ikut juga. Malam kedua makin bertambah. Lebih itu. Malam ketiga atau malam keempat Nabi tak datang. Ini cerita Aisyah yang pada riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Sebabkan kita nak ganding ni kaum muslimin dan muslimat lah. Baik. Lepas tu Nabi keluar pada paginya mengatakan, tidak ada yang menghalang aku untuk pergi malam tadi untuk solat, kecuali aku takut. Melainkan aku takut bahawa sembahyang itu bermaksud tarawih yang menjadi wajib kepada kamu. Itu sebab aku tidak keluar. Lepas tu, ini riwayat apa ni? Ahmad, Bukhari dan Muslim. Daripada Aisyah juga. Baik. Pada riwayat Imam Muhammad saja daripada Aisyah, ada menyebut kaum muslimin dan muslimat kalian, ada riwayat dia, iaitu bahawa semua manusia sembahyang di masjid pada bulan Ramadan. Baik. Bersama Nabi bersama mereka itu sembahyang sendiri-sendiri. Pada bulan Ramadan tu sembahyang tarawih ni sendiri-sendiri. Ada yang kaum muslimin dan muslimat kalian yang baca sedikit daripada Quran, ada yang baca panjang. Baik. Okey. Kemudian kaum muslimin dan muslimat kalian wa yakunu ma'ahu nafarul khamsah aw sab'a aw aqalla min dhalika aw akthar. Maka kaum muslimin, Nabi pun sembahyang juga di masjid. Maka ada orang mengikut Nabi itu ada 5 orang, ada yang 7 orang. Dan lepas tu bertambah ramai. Baik. Lepas tu Nabi SAW menyuruh aku membentang tikar dekat kamarnya. Bermaksudnya Rasulullah sembahyang, kaum muslimin dan muslimat telah dah ramai dah. Rasulullah tak sembahyang dekat dekat mimbar dia tu. Rasulullah sembahyang dekat kamar dia, dibentang tikar, dan setengah riwayat ditutup dengan tikar. Baik. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat Rasulullah pun keluar setelah mana sembahyang Isyak yang terakhir. Bermaksud Rasulullah SAW sembahyang Isyak ni diakhirkan hingga pada sami'a ilahi man fil masjid fasalla bihi. Maka berkumpullah orang yang ada di masjid bersama sembahyang bersama Nabi. Dan aku sebutkan kisah ini maknanya pada hadis yang wa dzakartul qissata bi makna ma taqaddam. Aku sebut kisah ni pada yang telah lalu. Dia cuma bahawa sesungguhnya Aisyah tidaklah menyebut, iaitu Nabi tidak keluar pada malam yang kedua. Tak disebutkan kisah ni. Jadi kisahnya adalah sama, cuma beza dia kaum muslimin dan muslimat kalian. Riwayat Imam Ahmad ni memperjelas sekali. Lepas itu memperjelas sekali. Jadi tidak berlawan. Nanti orang kata, kenapa Ustaz dua-dua hadis ni, sedangkan tu hadis Nabi dia kepada Aisyah belaka, kenapa ada bertengkar? Tak ada bertengkar. Cuma riwayat Imam Ahmad memperjelaskan lagi cerita yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Tapi kisahnya adalah sama. Baik. Boleh faham betul? Mungkin tak faham ni. Nampak tunduk semacam. Baik. Okey. Saya ulang semula. Saya ulang semula. Sebab hadis ini ada dua riwayat. Satu riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Dia tu. Satu riwayat Imam Ahmad saja. Tapi walaupun dua riwayat, dua-dua tu semua daripada Aisyah dakil. Imam Ahmad pun meriwayatkan daripada Aisyah. Imam Ahmad pun meriwayatkan hadis ini, kisahnya daripada Aisyah.
Dan Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim, tiga ulama pun meriwayatkan daripada Siti Aisyah juga. Baik. Cuma riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim, bahawa sesungguhnya menceritakan bahawa Nabi SAW sembahyang tarawih di masjid. Maka bila Nabi sembahyang di masjid tarawih ni, maka orang pun ikut. Malam kedua, ramai yang datang. Malam ketiga atau malam keempat, Nabi tak datang dah. Dia faham tu? Itu cerita umum. Lepas tu bila hari Nabi keluar pada pagi harinya, Nabi berkata kepada para sahabat, tiada yang menghalang aku untuk keluar malam tadi, melainkan aku takut bahawa tarawih menjadi wajib kepada kamu. Ini riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim daripada Aisyah. Dari riwayat daripada Aisyah pula kaum muslimin simak dia. Daripada Aisyah juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kaum muslim sama saja, tapi cuma menambahkan sejak akan ke apa ni cerita itu asal sebenarnya bahawa pada bulan Ramadan kaum muslimin dan muslimat kalian orang pakat sembahyang sendiri-sendiri. Dia faham ni? Pakat sendiri. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat kalian dan sebenarnya sendiri tu ada orang sembahyang yang baca Quran sedikit saja. Ada orang sembahyang baca Quran yang panjang. Tapi tak ada jemaah lagi kan. Sendiri saja. Itu asal cerita. Lepas tu Nabi pun keluarlah satu malam menyuruh aku ni buatkan satu bentang tikar dekat dengan kamar aku. Bermaksudnya ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, ini rumah Nabi, ini masjid. Maka Nabi suruh bentang tikar dan pagarkan buat tempat bagi dia solat je. Daripada tikar juga buat tempat solat je. Untuk Nabi solat je. Tiba-tiba orang ikut Nabi. Tengok Nabi solat, orang pakat ikut Nabi. Ada yang ikut tu, ada 5 orang, ada yang 7 orang. Tiba-tiba malam yang lain keduanya, ramai pula yang pakat ikut lebam itu. Itu kisah yang kedua. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, cuma tak sebut dah yang dalam riwayat Imam Ahmad ni Nabi keluar pada malam ketiga tu, ada malam ketiga, malam keempat Nabi tak keluar tu, itu tak sebut dalam riwayat ni. Cuma bila menyantumkan dua-dua hadis ni, ceritanya menguatkan di antara satu sama lain. Itu habis ya. Okey. Hadis seterusnya. An Abdurrahman bin Abdul Qari qala kharajtu ma'a Umar bin Khattab lailatan fi Ramadan ila al-masjid fa idza an-nasu awza'un mutafarriquna yusalli rajulu li nafsihi wa yusalli rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rakb. Wa qala Umar inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Summa azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati baik qari'ihim. Wa qala Umar ni'matul bid'ah hadhihi wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumuna yani akhir lail wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu rawal Bukhari. Tengok. Okey ya. Dan dari Abdul Rahman bin Abdul Qari dia berkata, aku pernah keluar pada satu malam di bulan Ramadan ke masjid. Tiba-tiba manusia pada bergerombol-gerombolan secara berpisah. Maksud ni manusia sembahyang ni berpuak-puak. Tidak jadikan satu tu imam. Masih kata kaum muslimin dan muslimat Abdul Rahman bin Abdul Qari ni, dia kata aku pernah keluar pada bulan Ramadan ke masjid. Tiba-tiba manusia ni
bergeromol-geromol. Ini bahasa Indonesia dah ni. Bukan bergomol-gomol dah, bergeromol-gomol. Secara berpisah bermaksud mereka sembahyang ni dengan satu puak. Misalnya sana satu puak, sini satu puak, ni satu puak. Betul? Berjemaah juga tapi berpuak-puak. Baik. Seorang ada solat sendiri dan ada pula seorang laki-laki solat lalu satu kaum solat mengikuti solatnya lelaki itu tersebut. Umar berkata, aku berpendapat alangkah baiknya seandainya mereka itu bermakmum pada seorang imam saja. Itu dia. Nescaya hal ini lebih memberikan contoh yang baik. Kemudian dia bermaksud untuk mengumpulkan orang-orang pada imam yang pada seorang tu imam, iaitu dilantikkan Ubay bin Ka'ab. Ada setengah riwayat ada dua imam lantik. Ubay bin Ka'ab satu, Tamim bin Aus Ad-Dari. Ini riwayat Imam Muwatta, Imam Malik. Kemudian aku keluar bersama dia pada satu malam yang lain. Sedang manusia pada solat diikuti imam mereka. Maksudnya satu tu imam dia. Lalu berkatalah Umar, sebaik cara baru ada ini. Sebaik-baik cara baru adalah ini. Ayat ini Umar kata nikmatul bid'ah hadi. Ini satu nikmat bid'ah ni. Umar kata ni satu nikmat bid'ah. Baik. Kenapa Umar kata gitu? Nanti dulu. Bagi adik dulu. Malam yang mereka tidur itu lebih baik daripada malam di mana mereka mengerjakan solat, yakni di akhir malam. Sedang manusia pada waktu itu solat malam di awal malam. Apa kata Umar? Itu malam yang mereka tidur itu lebih baik daripada malam di mana mereka mengerjakan solat, iaitu di akhir malam. Sedangkan manusia pada waktu solat malam di awal malam. Bermaksud kalau sekiranya dia lewatkan sikit itu lebih baik. Lebih baik tidur dulu baru solat malam. Itu maksudnya. Cerita dia begini. Nampak apa semacam dia pandang. Riwayat Imam Bukhari. Okey, kita ambil semula ya. Tadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah buat berapa malam? Ada riwayat kata 2 malam saja, ada riwayat 3 malam. Lepas tu Rasulullah tak datang lagi kan? Tak bayang dah sampai dah Rasulullah wafat. Mula-mula Rasulullah buat jemaah dah. Buat jemaah dah, tarawih ni buat jemaah. Ada 7 orang, lepas tu makin ramai. Lepas tu akhirnya Rasulullah pun tak buat jemaah dah. Kaum muslimin dan muslimat kan takut tarawih itu jadi wajib. Jadi manusia ni sebab Rasulullah tak buat ada berjemaah ni, tapi asalnya buat. Hari ni saya nak ambil ni lah ni. Kan banyak ceritanya lupa poin. Lepas tu sampai zaman Rasulullah wafat, manusia tak buat dah di satu masjid dengan satu tu imam. Dia masing-masing buatlah kelompok-kelompok sampai dah zaman Al-Baqarah. Yang Al-Baqarah pun di bawah pokok tamar ni satu kumpulan, di masjid tu kumpulan. Jadi tidak buat satu. Jadi Umar ni, bila sampai zaman Sayyidina Umar tengok sana satu kumpulan. Lebih baiklah kata Umar, aku ni buatkan satu imam saja daripada buat berbuat macam tu. Jadi Umar pun lantiklah guru dia, nama dia Ubay bin Ka'ab. Sebab Ubay bin Ka'ab ni orang alim dan dia al-Qari. Memang tu. Dia lantiklah Ubay bin Ka'ab jadi imam. Jadi yang buat tu tak buat dah. Jadi buat satu imam dia bermakmumkan imam Ubay bin Ka'ab. Ada setengah riwayat mengatakan Umar buat jadikan 2 imam. Imam 1, imam 2 lah. Bukan buat dua buah tidak. Iaitu pertama Ubay bin Ka'ab, yang kedua Tamim bin Aus Ad-Dari. Faham? Okey. Malam seterusnya tengok orang tak buat dah, ikutlah cara Umar tadi. Dia Umar datang, ya Allah, ni pakat kumpul ramai-ramai jadi terima dah. Umar kata nikmatun bid'ah hadhi. Ini satu nikmat bid'ah. Jadi persoalannya kenapa Umar kata bid'ah? Siapa nak jawab?
Kena tanya baliklah. Sebab apa rumah kata nikmatul bid'ah? Hadi. Oh, nikmat bid'ah ni. Ini benda yang baru ni nikmat. Maksudnya ialah yang bagus. Kenapa rumah kata begitu? Jawab kelepah. Baik. Sebabnya, ialah dalam masalah ni, kata ulama-ulama, bid'ah di sini bukan bid'ah dari sudut istilahi. Bukan bid'ah sudut syar'i. Dia bid'ah lughawi. Lughawi. Bid'ah dari sudut bahasa. Sebab apa sudut bahasa? Mula-mula Nabi buat. Kan Nabi buat. Berjemaah ni. Lepas tu Nabi tinggal. Bila Nabi tinggal, sampai ayat Nabi, buat pula maksudnya. Mengadakan benda-benda baru, betul-betul. Itu dia mengadakan benda baru ni ada bid'ah. Tapi bid'ah itu dikatakan emak sebab ni buat tu sebab ada dah contoh Nabi buat dulu. Lepas tu Nabi tinggal kerana takut jadi wajib. Dia faham itu. Sedangkan lebih afdal daripada jemaah. Jadi Umar buat balik satu jadi tu imam itu ialah bid'ah dari sudut bahasa setelah mana Nabi tinggal buat pula. Tapi bid'ah itu tidak salah kerana ada contoh yang awal. Itu maksudnya Umar kata begitu. Okey. Panjang kitab ni, baik kita cerita dulu. Di dalam kaum muslimin dan muslimat kalian, Muwatta' Imam Malik kata bahawa sesungguhnya yang buat jemaah itu ada 20 rakaat. Ni kita bincang ni lah. Yang buat jemaah itu Bukhari tak sebut ni. Cuma dia buat maksudnya satu tu imam saja. Dalam riwayat yang lain, dalam Muwatta' Imam Malik ni kita hadis lain lah, bahawa Tamim bin Aus Ad-Dari Ubay bin Ka'ab buat 20 campur winting 23 lah dia bantu. Baik kan? Maka itu yang timbul tarawih 20 atau 23 rakaat campur winting. Jadi atas dasar ini pula ada dah berselisih pendapat ahli ulama. Yang buat 20, 23 dalam Umar tu adakah itu sahih ataupun tidak? Ini timbulnya. Dalam Sahih Bukhari waktu kita baca tadi, sebut 20 ke dah? Sebut bila rakaat ke dah? Tak sebut kan? Cuma sebut sembahyang berjemaah sekali saja. Yang buat, dia kata buat 20 ni, ini penat kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah taala menceritakan bahawa macam Umar tu buat 20. Semua orang senyap lah ke. Yang riwayat Imam Malik tu sahih ke tidak? Maka dua ulama yang terkenal dalam bidang hadis ni, tapi bukan orang Malaysia, orang Arab. Orang Malaysia makan dengar je, betul tak betul? Itu dia. Iaitu nama dia Asy-Syaikh Nasruddin Albani. Pernah dengar nama dia? Itu dia. Orang segambut tak dengar makan. Dengar. Dia rambut dengar Usman Muhammadi saja. Bang. Asy-Syaikh Nasruddin Albani dah wafat dah meninggal dunia dah. Kaum muslimat kalian, dia bagi pendapat aku yang buat 20 riwayat dalam Muwatta' tu, dia kata itu adalah riwayat yang dhaifun. Riwayat dhaifun. Tak disebut pun 20 tu, kalau sebut ada pun itu dhaif. Baik bang? Baik. Ada ulama lain pula, misal Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Pernah dengar nama dia? Ini seorang ulama di Saudi. Ulama yang wara, ya Allah, kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau belajar dengan dia seronok memang sedap. Memang dihormati lah Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ni. Dia kata bagi aku riwayat yang buat 20 tu yang zaman sebelum Umar itu riwayat yang sahih. Dia kata sahih. Orang lain kata dhaif. Dia kata sahih. Baik. Yang kita di Malaysia ni kata apa? Tak ada nak kata apa dah. Betul-betul. Tapi segambut yang sahihnya 8 rakaat. Jadi memang sahih lah.
Segamut menterjihkan 11 rakaat. Betul tak? Baik. Tak ada yang menterjihkan 20 tak Ustaz saya. Apa dia? Segamut pola sunnah. Baik. Segamut pola sunnah separuh, takut sunnah separuh. Lima tu. Nanti dulu satu. Baik. Nanti dulu nak. Jadi ini perlawanan, perbahasan ulama. Tapi kita ni seronok kaum muslim muslimat tu. Apabila perbalahan di kalangan alim ulama, kita boleh ilmu. Sebab ulama dia berbalah pendapat mereka mengeluarkan hujah-hujah. Hujah tu bila kita dengar, alhamdulillah sedap dengar. Tapi perbalahan di kalangan jahil, dia tak keluarkan hujah. Dia keluarkan akal jadi bertempur pada masa. Kan kaum muslimat? Kan? Cuma keluarkan dalil. Sedap kaum muslimin. Yang dia rupanya gini. Ini rupanya gini. Sedap. Lalu akhirnya tak ada terhentinya. Al-Asyad Al-Albani kata riwayat itu dhaif pun. Lalu kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, bahawa siapa yang ragu tentang riwayat ini buat puluh tu dia dalam neraka. Selalu dah. Hebat kaum muslimin dan muslimat kan. Okey, itu jelas ya. Tetapi kaum muslimin, kalau kita baca riwayat-riwayat pula di kalangan ahli ulama ya, dia ada benda ni. Jadi ada kadang-kadangnya orang tak nak buat 20. Orang kata sebab Nabi tak buat. Gitu ke hujahnya? Kenapa senyap? Kan? Okey, kita boleh terima. Kalau Nabi tidak buat, dia buat begitu. Dan dia buatnya sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, bahawa tiadalah Nabi SAW melebihi solat malamnya sama ada bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan, 11 rakaat atau 13 rakaat. Saya tak sayang, itu saya. Aisyah tahu dah muka. Aisyah tahu dah kaum muslimin sebab Aisyah ni orang rumah Nabi. Benar tak? Baik. Kita tengok satu etika yang dikeluarkan oleh Masjid Shah Alam. Sedap ni saya baca habis kaum muslimin. Masjid Shah Alam kata kalau buat 8 ni tak panggil tarawih. Tarawih itu 20 rakaat. Sebabnya kata Masjid Shah Alam ni, Nabi buat di masjid 8 rakaat, 11 rakaat. Tetapi bila Nabi balik ke rumah, Nabi tambah jadi 20. Ini kata Masjid Shah Alam. Okey. Jadi sekarang cuba kita tengok. Masjid Shah Alam ni dia keluarga Nabi ke tak? Yang pandai-pandai bila Nabi balik ke rumah, Nabi tambah pula jadi 20. Aisyah ni kan, Aisyah kata tidak ada Nabi SAW pada sembahyang malamnya saat pada bukan Ramadan atau bulan Ramadan lebih 11 rakaat atau 13 rakaat. Aisyah tahulah rumah dia. Shah Alam ni jauh lagi ni. Kalau dia mengaku kepada Nabi pun 1400 berapa. Lupa dah. 33, 34. Jauh lagi kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu dia. Jadi begitu. Apa masalahnya? Ada periwayat Imam Al-Baihaqi. Kan? Ada kata bahawa Rasulullah menambahkan tarawihnya di rumah dukan. Tapi hadis itu dhaif pun jika. Hadis itu dhaif dah lalu sana. Asal begitu. Baik. Kita nak tegur waktu kaum muslimin dan muslimat kalian. Baik. Perbuatan para sahabat pula. Yang Syekh Muhammad Shalih Utsaimin kata yang benar bahawa memang dan Umar itu buat 20 rakaat. Okey. Yang kedua, perbuatan Umar Ibn Aziz. Sebagaimana kata Imam Ahmad, tidak ada dah perkataan tabi'in yang berbeza hujah melainkan perkataan Umar Ibn Aziz. Dia buat tarawih kaum muslimin pada Ramadan iaitu sebanyak 35 rakaat. Imam Ahmad Allah Ta'ala telah mengatakan, aku bersembahyang sunat siang dan malam yang boleh aku buat sekadar 200 rakaat saja satu hari. 200 rakaat kita berapa?
Ada 50 rakaat? Tak ada. 10 rakaat pun bukan lintang. Betul. Jadi perbuatan macam tu. Jadi keluarlah pendapat di kalau sembahyang itu sembahyang mutlak, sembahyang sunat mutlak, dah dipahami. Sembahyang sunat mutlak tidak ada waktu yang tertentu, cuma ada waktu yang larang saja dan tidak ada bila rakaat tertentu kapan waktu pun boleh. Dan satu minta maaf cakap. Saya tengok satu rancangan, tanyalah ustaz. Saya pun tengok juga walaupun kita ustaz kan. Tengok dia macam mana. Sebab dia tengok tanyalah ustaz. Dia tak buat rancangan ustaz tanya ustaz. Saya tidak boleh tanya. Boleh faham? Dia tanyalah ustaz. Maksudnya ustaz tanyalah. Kalau tanya ustaz dia try. Dia nak lekok bahasa. Baik. Dia kata ada pun orang-orang ahli ibadah dulu, wali-wali dulu beribadah satu hari 1000 rakaat. Saya pun menung 1000 rakaat. Saya pun ambil kepelita sekilo. Sebab tak ada sebut Nabi sembahyang 1000 rakaat. Dia kata orang dulu sembahyang 1000 rakaat. Wali-wali dulu. Kata betul ustaz ni. Saya pun kira kalkulator. Kalau 1000 rakaat, kaum muslimin dan muslimat kalian, satu hari ada 24 jam. 24 jam ni, kalau kira dengan minit, berapa minit? Berapa minit? Tak apalah, dia tak dapat pun. Spontan macam ni. Iaitu lebih kurang 1500 minit. 24 jam ni 1500 minit. Itu 24 jam ni. Baik, kalau 1500 minit kaum muslimin dan muslimat kalian, okey. Dia buat 1000 rakaat. 2 rakaat berapa minit dia sembahyang? Kalau dah 1 rakaat kaum muslimin dan muslimat, okey ya. Yang ustaz ni kata 1000 rakaat. Kalau dia 3 minit dia, 24 jam ni kira ialah sebanyak 1500 minit. Kalau 1000 rakaat, 1 rakaat dia sembahyang berapa minit? Kalau 1 minit bermaksud ialah 2000 rakaat. Betul tak betul? 2000 rakaat kalau 1 minit. Kalau misalnya 1500 semuanya 1000 rakaat berapa minit? Ahli ibadat tu semuanya 2 rakaat. Bermaksud lebih kurang 2 rakaat iaitu 1 minit 1 minit setengah. Semalam apa 1 minit setengah ni? Semalam apa? Cuma terakhir fikir. Sebelum nak bujah dengan aku, fikir dulu. Betul. Sembahyang apa? Kalau sikit 2 rakaat ni, kalau 1 rakaat 2 minit kosong nak 1000 rakaat kan? Kalau 1 rakaat, kalau 2 rakaat 1 minit ni atau 2 minit, atau 1 rakaat 2 minit, sembahyang benda nama dia. Apalah tanyalah ustaz itu di depan 1000 orang macam tu, termasuk aku. Alhamdulillah aku kira dengan matematik. Tak ada terima dia ni. Tidak terima. Kata 1000 rakaat. 1000 rakaat itu syahadah. Boleh tak betul? 1000 rakaat ni maksudnya ibasankah? Misallankah? Kalau dia kata tengok ulama dulu, ya Allah sembahyangnya berbanyak. Bila rakaat solatnya begitu banyak. Itu boleh kita terima. Ini 1000 rakaat dia terima ni. Betul tak betul? Juga. Habis. Sabar 1000 rakaat. Dan nak kira kaum muslimat kan. Ada cerai kata.
Bukan 1000 rakaat. Dia sebut 1000 rakaat. Betul tak? Dia. Jangan main kat situ. Kaum muslimin dan muslimat. Kalau malam saja kaum muslimin dan muslimat malam saja, apabila 11 rakaat 3 rakaat. Yang lainnya, yang lain tu sembahyang sunat yang lain. Sebagaimana wallahu a'lam tidak dikira. Yang Nabi kata, aku jadikan ketenangan jiwaku dalam solat. Maksud ada masalah, dia solat. Dia. Tapi tak ada sebut dah sampai 1000 rakaat tak ada. Dia. Kalau malam pun daripada satu lepas isyak Nabi tidur, 1/3 akhir malam Nabi bangun, dia buat 11 atau 13 rakaat. Hebat tu Ali tu. Gitu. Baik. Sebab itulah mana-mana penceramah termasuk saya nak buat satu masalah satu-satu hukum, mengatakan hukum dia tetap berpegang kepada hujah, pada dalil. Jangan duk baca-baca buku dia semok balik kalau sunat. Tidak. Jadi kerana nanti bila orang dengar tidak logik. Tidak logik. Memang saya kata tak logik saja. Baik. Apa ya? Jadi kaum muslimin dan muslimat lihat, okey, kata setengah ulama mengatakan dalam bab ini panjang ya. Saya baca semula dah. Wa li Malik bin Muwatta an Yazid bin Ruman qala kana an-nasu fi zaman Umar yaqumuna fi Ramadan bi 23 rakaat. Tengok ini Imam Malik ni. Dan bagi Imam Malik dalam Muwatta'nya dari Yazid bin Ruman, dia berkata manusia zaman Umar pada salat tarawih di bulan Ramadan dengan 23 rakaat. Baik. Kita baca nota kaki. Riwayat-riwayat yang menerangkan bahawa Nabi maupun Umar pernah salat tarawih lebih dari 11 rakaat itu tidak luput. Itu tidak luput dari cacat. Itu dia. Maksudnya adalah yang lebih pada 11-12 tu, itu tidak lari daripada cacatnya. Ini kata pengarang kita kaum muslimin dan muslimat sekalian. Memang itu sebabnya ada perbahasan kan masalah ini. Okey ya. Ustaz boleh tak? Sebab kita tengok banyak dia kata ada sebenar ada 8 ada 20. Boleh tak kita kata kita kata tarawih 2 minit. Buatlah berapa tuan. Okey. Boleh tak kata begitu ya? Jadi kaum muslimin dan muslimat sekalian, kalau ulama hadis dengan muslimin dia kata tak boleh. Tapi di kalangan fuqaha dia kata boleh, no limit. Sebab mereka mengatakan yang sembahyang sunat yang baki pada bulan Ramadan tu semua dikatakan sembahyang sunat mutlak belaka. Kalau sunat mutlak boleh terima. Boleh no limit. Ya. Boleh. Itu dari setengah pendapat ahli ulama. Saya tak dapat nafi benda yang kata ahli ulama itu kaum muslimin dan muslimat benar. Dia kata kalau semai malam ni no limit. Kalau yang nak semai sunat mutlak itu tidak ada limit. Itu ada pendapat macam tu. Memang tu. Tapi yang Nabi buat ya, khusus pada Ramadan ni 11 dan 13. Itu memang ada nak menjadi. Benar tu. Jadi sekarang ni kaum muslimin dan muslimat kita nilai balik. Kita nilai balik ya kaum muslimin dan muslimat kalian dalam masalah ni memanglah masing-masing tak putus-putus dengan perbalahan atau perusahaan. Okey ya. Dalam tengah yang kaum muslimin dan muslimat kalian ialah kalau kita tengok kaedah fiqh dalam masalah ini dalam bab sembahyang sunat mutlak, sama ada mutlak ni dia buat pada waktu-waktu cuma dalam 3 waktu saja. Maka sembahyang sunat mutlak ni tidak ada limit. Buat. Dia bang tu, aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah Taala. Ini tak ada limit. Buatlah sembahyang tu, tak ada masalah. Nampak. Ada pun qiyamul lail ni, yang Nabi buat ialah 11 ke 13. Maka akhirnya Syekh bin Azim bin Baz kata yang kami buat pada Ramadan ini ialah di antara sunat-sunat mutlak. Itu jadi masing-masing buat ujar lebar tu. Yang pentingnya beramal.
Sudah asas saya ni. Main tengkap, tak lama, tak jadi juga. Betul-betul. Macam adalah kaum muslimin dan muslimat dan Jabatan Agama Islam. Dia marah. Naklah setiap surau buat 20, jangan buat 11. Kalau buat 11 macam satu kesalahan. Naklah buat 20, jangan buat 11. Tak payah doa Allah lah. Bahasa pun nak semayang, tak. Jangan kita bagi, saya punya pendapat lah. Dah orang nak buat 11 ke, biarlah mereka buat. Pun mereka ada pegangan juga. Yang nak paksa orang buat 20. Yang saya buat pun lebih baik daripada itu ada orang jangan buat 11, dia buat 20. Lebih baik mereka ni iaitu pergi kacau orang tak semayang daripada orang. Betul tu? Kalau dia kacau serabut buat dapat, buat pergi kacau, dia kacau dia kat supermarket dia tak bayar. Lebih baik aku betul betul. Tuan, tak nak sini sokongan, tak ada langsung. Pada saya lah, biarlah mereka buat benda-benda yang sunat, benda apa kaum muslimin dan muslimat yang betul-betul. Tak ada masalah. Lebih baik masing-masing ada juga. Tapi bila dia tanya, yang buat sebelah rakaat tu sunah bilangan ke sunah bayang? Cuba jawab sikit. Yang buat sebelah rakaat tu sunah bilangan ke sunah cara sembahyang? Oh ni tertutup. Dia masuk cik lain. Ya. Yang duduk buat sebelah rakaat kan? Sunah bilangan kita ambil saja ke ataupun sunah cara sembahyang? Dua-dua. Baik. Lebih juga nak jawab. Betul-betul. Macam Sani juga nak jawab. Orang kata tutuplah mulut tu. Tak nak tutup juga. Betul-betul. Orang kata bahasa mulut hujung. Tak cakap tu. Betul-betul. Itu yang Sani berkata. Banyak fakta. Banyak fakta. Apa fakta dia pun muslim. Betul tak? Baik. Okey, tinggalkan kisah mereka. Betul tak? Baik, nampak itu. Penyokong buat. Baik. Okey. Malam ni syarah tak jadi baca. Betul? Jadi kaum muslimin, kalau orang betul lah. Kadang-kadang orang ambil kata sunnah tak sebelah. Tapi kok dia sunnah cara Nabi buat tu, cara Nabi solat tu ada. Oh. Ya Allahu Akbar. Nabi solat malam kaum muslimin dan muslimat kalian. Ni baca panjang-panjang. Dan rokoknya Nabi rokok seperti mana lamunya dia berdiri. Ada setengah tempat tu saya dah sebutlah kaum muslimin dan muslimat kalian. Masa saya jadi imam tarawih, saya baca seminggu tu dah bunyi. Ustaz, pukul 2 tengah kena asal. Tapi saya lupa tempat tu. Ha? Tak ada sebut lah. Mula-mula bila solat tu, kamu sebut, Ustaz, tazkirah, sembahyang, pukul 10.30, kena keluar. 9.30 ke 10. 9.30 boleh sudah. Betul. Jadi cara tu adakah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat ni? Kan? Ni yang jadi kaum muslimin dan muslimat persoalan yang banyak. Betul. Tapi Rasulullah ya Allah sembahyangnya cukup hebat. Kadang-kadang bulan Ramadan bila Nabi bangun 2/3. 1/3 malam. Pada bulan Ramadan Nabi bangun 2/3 malam. Bermaksud pukul 1 Nabi bangun sampai nak ke sahur. Kita sampai juga ya. Isyak sampai ada ke Moreh. Pukul 10 habis belah tu. Aku sudah ustaz sudah rakaat. Itu dia masalah dia. Bilangan. Betul. Macam orang kahwin lah. Bila nak kahwin 2-3 sunnah Rasulullah. Betul. Bila nak kahwin sunnah Rasulullah. Berapa? Kahwin 2 sunnah ustaz. Kahwin 3 sunnah. Kahwin 4 sunnah. Betul. Kahwin 5 sunnah. Betul.
Kata, nak tanya, sunnah bilangan ke sunnah apa? Kadang-kadang nampak sunnah bilangan, tapi keadilannya ginilah. Kalau seorang pun tak boleh berlaku adil, seorang tak berlaku adil, walaupun hadis sungguh, tapi jangan tinggal adil yang lain. Kalau seorang pun tak berlaku adil, seorang sampai dua lah. Aku malah cakap banyak, nanti terjadi pula terjadi aku pendimbang ke betul-betul kata uji. Tapi pesanan untuk diri, walaupun kaum muslimin ada orang kata betul-betul hati dah, ada orang kata apa pada takut ni hati tu rendah, tapi bukan itu mencari tidak datang tak menolak. Oh, tidak bisa kata tu. Mencari tidak, kaum muslimin datang tidak menolak. Ada orang rumah dia hari ni. Tak ada apa aja berani cakap. Allahu akbar. Wallahu a'lam. Kita tutup syarat dia bagi kemudian ya. Wallahu a'lam. Yang penting kaum muslimin kuatkan amalan, kuatkan ibadah insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.